Kajian ini dijalankan bagi mengkaji tentang adat, budaya dan kepercayaan serta memberi penerangan secara menyeluruh mengenai perbandingan di antara kedua-dua novel yang dipilih, iaitu novel Uda dan Dara hasil karya Aisyah Sofia. Novel ini mengisahkan tentang hubungan percintaan dan kasih sayang di antara lelaki dan wanita yang telah musnah kerana berlaku beberapa konflik, termasuklah perselisihan faham dan kehendak keluarga. Manakala novel yang kedua ialah novel Tenggelamnya Kapal Bendewi hasil karya Buya Hamka. Kedua-dua novel ini mempunyai kaitan antara adat istiadat, budaya dan perbezaan taraf hidup. Ianya menceritakan tentang cinta dua darjat. Konfliknya berpunca daripada perbezaan suku kaum, iaitu lebih menitik beratkan adat berbanding hati pasangan tersebut. Oleh itu, kajian ini dibuat bagi mengetahui ketaksamaan sosial yang telah mencetuskan kepincangan masyarakat, menerusi adat, budaya dan kepercayaan serta memberi penerangan menyeluruh mengenai kedua-dua novel yang berhubung kait dengan teori yang dipelajari, iaitu teori kajian budaya yang dipelopori oleh Chris Becker. Permasalahan kajian, terdapat jurang perbezaan dan persamaan adat, budaya dan kepercayaan di pelbagai negara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Sebagai contoh, menurut Wahyuni menjelaskan bahawa budaya tempatan Indonesia amat membanggakan kerana ianya mempunyai kepelbagaian yang sangat pelbagai dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Lama-kelamaan akan membawa kepada perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih moden. Akibatnya, masyarakat akan lebih memilih budaya baharu yang mungkin akan dianggap lebih praktikal berbanding budaya tempatan. Dengan itu, permasalahan ini telah menjadikan adat, budaya dan kepercayaan tempatan dilupakan. Objektif kajian. Berikut merupakan objektif kajian ini. Yang pertama, untuk mengkaji perbezaan adat, budaya dan kepercayaan menerusi novel Uda dan Dara karya Aisyah Sofia dan Tenggelamnya Kapal Wan Dewi karya Buya Hamka. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti persamaan budaya menerusi novel Uda dan Dara karya Aisyah Sofia dan Tenggelamnya Kapal Wan Dewi karya Buya Hamka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahagian 5.0 metodologi kajian. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007 P1230, metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian tertentu mengikut disiplin yang teratur. Kajian ini memperoleh data seperti buku, bab dalam buku dan arti penerapan budaya atau peta makna. Menurut Barker 2004 P42, kajian budaya ini menitik beratkan berdasarkan budaya yang diletakkan sebagai konsep sosial yang ditunjukkan dengan menggunakan elemen bahasa di dalam sebuah teks novel yang dikaji. Baiklah, mengikut kajian di antara dua novel yang dikaji ini, daripada tempatan dan juga antarabangsa, menggunakan teori kajian budaya. Menurut bab, kajian budaya memberi perhatian khusus terhadap sesuatu budaya, di mana budaya sangatlah erat kaitannya dengan makna-makna sosial yang dimunculkan lewat tanda yang disebut bahasa. Bahasa berperanan memberi makna kepada objek-objek material dan praktik sosial yang menjadi tampak bisa difahami kerana adanya bahasa, dan proses produksi makna ini kemudian disebut dengan praktik-praktik permanaan. Sementara itu, dalam representasi, kajian budaya berhadapan dengan pertanyaan mengenai bagaimana dunia dikonstruksi dan disajikan secara sosial. Untuk mengetahui secara teoritis bagaimana hubungan antara komponen dalam sebuah formasi sosial, kajian ini berbentuk budaya dengan menggunakan konsep artikulasi, di mana kekuasaan menjadi alat yang menentukan tingkat sebuah hubungan sosial. Teks dan pembaca dalam kajian budaya ini tidak hanya dimaknai sebatas teks tertulis, walaupun ini juga bahagian kajian budaya. Namun, pada seluruh praktik pemaknaan yang disebut dengan teks-teks kultural seperti citra, bunyi, benda, aktiviti dan sebagainya. Kerana hal itu dianggap juga mengandungi sistem-sistem yang sama dengan mekanisme bahasa.
Okey, ini adalah dapatan kajian kami iaitu Pembinaan Adat dan Kebudayaan menerusi novel Udara dan Dara karya Aisyah Sofia dan tenggelamnya Kapal Bedewi karya Buya Hamka. Kami membuat pembinaan dan persamaan kedua-dua. Novel Udara dan Dara dari segi perkahwinan dari sudut adat dalam Islam, manakala novel Tenggelamnya Kapal Bedewi perkahwinan dari segi adat meminang. Yang keduanya iaitu novel Udara dan Dara kepercayaan masyarakat dari segi wasiat, manakala Tenggelamnya Kapal Bedewi kepercayaan dari penggunaan kemenyan. Yang ketiganya novel Udara dan Dara, harta dan kekayaan, manakala novel Tenggelamnya Kapal Bedewi yang dari segi keturunan. Okey, ini persamaan dan persamaan budaya antara kedua-dua novel iaitu tingkah laku yang baik, pemikiran masyarakat melalui akal budi. Perbezaan adat, budaya dan kepercayaan yang terdapat pada kedua-dua novel ialah menerusi perkahwinan, di mana dalam novel Udara dan Dara terdapat perkahwinan dari sudut adat dalam Islam. Disebabkan berlandaskan keislaman, maka novel ini lebih mementingkan kewalian keluarga. Sebagai contoh, wali dari bapa saudaranya iaitu Pak Long Majid. Ibu bapa Maryam telah meninggal dunia. Maryam pula seorang anak tunggal. Oleh sebab itu, hak wali anak saudara jatuh ke bapa saudara dan menjadikan perkahwinan tersebut berlandaskan Islam. Manakala bagi novel Tenggelamnya Kapal Bedewi terdapat perkahwinan dari segi adat Minang. Hal ini kerana terdapat suku kaum Minangkabau yang lebih mementingkan adat dalam perkahwinan, iaitu majlis meminang. Sebagai contoh, keluarga Aziz datang dari suku kaum Minangkabau di mana ingin meminang Hayati. Adat Minangkabau mementingkan syarat seperti seseorang bakal pengantin perlulah mempunyai kewangan yang kukuh, berpangkat tinggi serta dipandang mulia oleh masyarakat. Kedua, kepercayaan yang terdapat pada novel Udara dan Dara ialah kepercayaan masyarakat dari segi wasiat, di mana kebanyakan wasiat dianggap oleh masyarakat kita sehingga kini lebih penting kerana mereka merasakan wasiat dapat menjamin kehidupan yang teratur sekiranya dituruti. Sebagai contoh, wasiat arwah Ibu Izzat Hilman yang menginginkan anaknya berkawan dengan perempuan lain kerana tidak menyukai Maryam. Manakala kepercayaan yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Bedewi pula ialah kepercayaan dari penggunaan kemenyan. Dalam konteks ini, penggunaan kemenyan dalam masyarakat Minangkabau adalah salah satu tradisi nenek moyang mereka. Penggunaan kemenyan bagi mereka bukanlah untuk perkara tahayu seperti yang digunakan oleh bomoh atau dukun. Sebaliknya untuk memanjatkan doa serta majlis perkahwinan, pengubatan, akikah, pekatan dan sebagainya. Yang ketiga, harta dan kekayaan. Menerusi novel Udara dan Dara, Maryam berusaha dalam pembelajaran dan mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan dengan menyambung pelajaran di luar negara. Usahanya dalam pembelajaran kerana ingin membalas budi bapa saudaranya yang sentiasa menyokongnya sejak kecil. Usaha yang membuahkan hasil dengan titik peluhnya sendiri mampu menampung kehidupannya semasa bekerja. Walaupun begitu, Maryam terpaksa melangsaikan hutang arwah bapanya yang meminjam wang dari lintah darat. Sekiranya hutang tersebut tidak dilangsaikan oleh Maryam, boleh menyebabkan nyawa keluarganya menjadi taruhan. Manakala di novel Tenggelamnya Kapal Bedewi iaitu mempunyai unsur keturunan, ianya memaparkan perbezaan keturunan yang ditunjukkan oleh watak-watak di dalam novel tersebut. Contohnya Zainuddin yang berlatar belakangkan campuran suku kaum Makassar di sebelah ibunya, manakala Minangkabau di sebelah bapanya. Begitu juga Hayati di mana kedua-dua orang tuanya datang dari suku kaum yang sama, iaitu Minangkabau. Hal ini kerana kaum Minangkabau mempunyai adat yang perlu dituruti. Bukan itu sahaja, dalam novel ini juga menceritakan tentang keturunan suku Minangkabau yang lebih mementingkan keturunan yang sama taraf dengannya. Sebagai contoh, mempunyai harta yang banyak, berpendidikan, dipandang mulia oleh masyarakat. Baik, kita akan terus kepada persamaan tingkah laku yang baik seperti sifat kepribadian yang mulia di dalam novel Tenggelamnya Kapal Bedewi dan juga novel Udara dan Dara. Okey, baik. Menerusi novel Tenggelamnya Kapal Bedewi, kita dapat lihat watak Zainuddin mempunyai kesabaran yang tinggi dalam meneruskan kehidupan walaupun memiliki pelbagai masalah dari segi emosi, kehidupan yang serba kekurangan.
Tingkah laku yang baik seperti sabar ini ditegakkan di dalam diri Zainuddin supaya dapat meneruskan kehidupan seharian dalam keadaan aman tanpa melibatkan diri di dalam gejala negatif. Dalam pada itu, watak utama mempunyai kesabaran tinggi dalam meneruskan kehidupan walaupun memiliki pelbagai masalah dari segi emosi dan kehidupan yang serba kekurangan, sama seperti di dalam novel Uda dan Dara ciptaan Aisyah Sofia ini, iaitu dari aspek perkahwinan yang dirancang oleh mereka berdua akhirnya dibantah oleh ahli keluarga kedua-dua belah pihak, di mana tidak adanya kewujudan elemen sepadan terhadap cinta sehati sejiwa ini. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh pasangan ini dalam mempertahankan hubungan cinta mereka yang terlarang kerana berpisah disebabkan oleh mengejar cita-cita di antara watak Hilman dan juga Izzat Ilman dan juga Mariam. Persamaan yang terdapat di antara kedua-dua buah novel ini ialah pemikiran masyarakat melalui akal budi, iaitu cara berfikir di dalam kedua-dua buah novel ini, iaitu novel Tenggelamnya Kapal Wandewi dan Uda dan Dara. Di dalam novel Tenggelamnya Kapal Wandewi ini terdapat perbezaan pemikiran, iaitu perbezaan dari segi suku kaum antara Zainuddin dan Hayati, kerana Zainuddin ini berlatar belakangkan campuran suku kaum Makassar dan Minangkabau, manakala Hayati berketurunan Minangkabau, di mana kedua-dua orang tuanya dari suku kaum yang sama. Oleh sebab itu, perbezaan pemikiran masyarakat ini telah memutuskan hubungan dan tidak direstui keluarga. Maka, akibat cara pemikiran masyarakat yang berbeza ini telah mengatakan bahawa Zainuddin ini mempunyai perbezaan dari segi keturunan, seperti beliau mempunyai campuran telah mengubah perspektif masyarakat. Manakala persamaan dalam novel Uda dan Dara ini juga telah memaparkan perbezaan pemikiran, iaitu masyarakat yang sering mengamalkan sesuatu perkara kerana kisah Uda dan Dara merupakan masyarakat yang 100% adalah orang Melayu. Maka adat yang diterapkan ialah adat makan beramai-ramai di dalam novel ini. Hal ini demikian kerana pemikiran masyarakat ini telah membuatkan masyarakat sering mengamalkan sesuatu perbuatan ketika tetamu hadir, hendaklah makan secara bersama-sama. Okey, ini adalah surutan kajian kami, iaitu kajian angan tentang adab budaya dan kepercayaan telah banyak dikaji oleh pengkaji dalam kajian yang lepas. Oleh itu, kajian lepas tentang adab budaya dan kepercayaan ini dapat membantu penghasilan kajian baharu dalam pendidikan serta dapat menyelesaikan masalah kajian. Menurut Muhammad Harun Husaini, Ahmad Rizawudian, Ghazali dan Rofian Ismail 2015 dalam kajian mereka yang bertajuk Kualiti Elemen Budaya dalam buku-buku teks prospektif, pakar penulis dan penggunaan telah membahaskan berkaitan tahap kualiti elemen budaya dalam buku teks bahasa Arab berlandaskan pandangan penulisan dan juga penggunaan. Kajian ini menekankan penyusunan buku teks, berciri komunikatif, prinsip-prinsip penyusunan buku teks dan ciri-ciri buku teks yang baik. Muhammad yang keduanya iaitu Muhammad Irfan Mia Abdullah dan Ghazali Ismail 2022 membuat penyelidikan berkaitan buku-buku sajak sejarah Melayu yang dikarya oleh Muhammad Haji Saleh. Kajian yang dilaksanakan berkaitan budaya animisme dan feudalisme yang telah wujud dalam masyarakat Melayu menyebabkan segelintir masyarakat Melayu masih mengamalkan sehingga kini. Tujuan penghasilan puisi adalah untuk rujukan kepada masyarakat, diluar tentang tata cara hidup masyarakat Melayu dahulu kalau menerusi sajak-sajak tersebut. Hasil kajian penyelidikan terhadap puisi yang berkaitan kajian budaya ini yang dikarya oleh Muhammad Haji Saleh perlu diperbanyakkan dari peringkat Universiti dan Kebangsaan yang ketiganya, iaitu Arifin bin Muhammad 2009. Dari segi institusi Universiti Pendidikan Sultan Idris membuat analisis tentang kesesuaian pemilihan teks bagi genre cerpen dan novel sebagai komponen sastra. Dalam pendidikan bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu menyenaraikan ciri-ciri pemilihan teks tersebut digunakan sebagai ilmu sastra. Pengajaran bahasa Melayu menyenaraikan ciri-ciri pemilihan teks tersebut digunakan sebagai ilmu sastra. Berdasarkan kajian yang dilakukan, majoriti pelajar mempunyai minat dan persepsi positif terhadap pemilihan teks cerpen dan novel. Dari segi pemilihan teks, pelajar lebih gemar ciri-ciri teks yang mudah dan menarik, bermutu, mengandungi nilai mulia dan popular. Yang terakhir iaitu Azhar Haji Wahid
dan Nordiana binti Hamzah 2013 menjalankan kajian mengenai kajian emosi dalam kesusastraan Melayu dengan objektifnya sumbangan kepada penghayatan falsafah pendidikan kebangsaan. Konteks pembicaraan ini dapat dilihat melalui definisi emosi dan hubungan kajian emosi dan kesusastraan Melayu. Secara khusus melihat sumbangan emosi dan falsafah pendidikan kebangsaan menekankan aspek emosi bagi melahirkan individu yang berpotensi dan seimbang. Penyelesaian ini menunjukkan kajian emosi dalam sastra Melayu memberikan sumbangan yang amat besar dan memupuk kesihatan minda dari segi mental dan jasmani terhadap pelajar. Kesimpulannya, secara keseluruhannya terdapat perbezaan dan persamaan terhadap budaya dan kepercayaan di dalam dua novel iaitu Udara dan Dara karya Aisyah Sofia dan Tenggelamnya Kapal Vedawik karya Buya Hamka. Kajian ini merupakan perkara yang sangat penting kerana dapat membantu dalam memahami satu perhubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita melalui tahap kelas yang berbeza dalam masyarakat. Udara dan Dara dan Tenggelamnya Kapal Vedawik mempunyai naratif yang berbeza tetapi berkongsi persamaan dan perbezaan adat budaya dan kepercayaan. Sebagai contoh, kedua-dua novel ini memberi tuan kepada adat, budaya dan kepercayaan jelaslah bahawa kesemua elemen ini dapat memberikan penerangan yang menyeluruh berkaitan dengan sosiologi masyarakat yang wujud menerusi kedua-dua buah novel tersebut.